Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada video kali ini. Okey, saya ada teka-teki. Apa benda yang sering menjadi sebab kepada pecahnya institusi kekeluargaan tapi jarang dibahaskan? Apa dia? Apa? Orang ketiga? Tak. Yang tu sering dibahaskan, yang ni jarang dibahaskan. Okey, tak apa. Take time. Okey, jawapannya adalah dukun. Okey guys, sebelum kita mula, tekan dulu button subscribe, tekan loceng, dan yang paling penting sekali, jangan lupa tekan button like. ولا يفلح الساحر حيث أتى. Okey, saya tak nak cakap tentang keupayaan mistik mengarut dukun yang kononnya boleh mengatasi sihir untuk menghancurkan sesebuah institusi kekeluargaan. Tapi saya nak bercakap tentang ni, mulut dukun yang sering melakukan fitnah terhadap ahli keluarga pesakit. Oh ni, budak ni sakit. Dia tengenan hantu nenek dia ni. Kau. Yang hantar ni bukan orang lain, pakcik kau sendiri. Sakit. Saka atuk kau lah ni. Yang ujung sana tu. Sebenarnya makcik kau dah lama berdendam dengan keluarga kau. Okay, so semua fitnah ni bernilai RM50. Nanti ulur Tolonglah. Islam amatlah melarang kita dari memandulkan akal. Kadang-kadang yang datang pada dukun ni bukan orang biasa. Orang pandai-pandai. Saya pertekankan, orang pandai-pandai. Doktor, lawyer, pegawai-pegawai tinggi, menteri. Sekejap. Tak. Yang menteri tu tak. Tapi bila sampai dalam hal gaib, manusia akan melawan dua perkara ni. Quran dan juga sunnah. Apa yang saya ingin katakan adalah, cukuplah perkara gaib yang anda percaya berakhir di ini. Semua perkara gaib yang melebihi daripada apa yang ada ni, korang berhak untuk tidak percaya. Saya ulang, perkara gaib. Sebab saya takut nanti ada yang tanya, bang, laptop tak ada dalam Quran sunnah bang, kenapa guna laptop? Laptop tu perkara nyata. Melainkan kalau aku blend laptop tu, bagi kau makan, maka laptop tu dah gaib. Dengankan kau gaib. Tapi macam mana pula dengan ramalan cuaca? Actually, bukan ramalan, tapi kajian cuaca. Mereka tak ramal saja dengan duduk dalam bilik depan bathtub. Mangkuk air. Mereka keluar, kaji pergerakan angin, baca tahap kelembapan udara, baca tahap suhu, barulah mereka buat kesimpulan lepas tu. Kalau beginilah keadaannya, hamba rasa kita perlu berhenti berlayar seketika. Benar tuan hamba, benar. Lagi pula, udara lembap dari angin timur sebagai petanda akan berlaku di petir. Air di ufuk timur juga semakin berkerut. Rasanya benar. Ayo kita berlaku. Ayo. Ilmu. Ini adalah petanda suatu bangsa itu pandai. Ilmu nyata. Sebenarnya kalau kita akhiri semua perkara gaib dekat sini, bangsa kita akan semakin berdaya saing dan semakin maju. Dan takkan ada lagi bangsa kita bergaduh dan juga pembangunan disekat semata-mata. Dukun tu kata, "Bapak kau sihir aku." Tuan, dukun kata tempat ni berpenunggu, tak boleh dibangunkan. Serius lah? Okey. Dah, tak bangun dah. Kita biar je hutan ni kat sini. Nabi kita, Khalilullah, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda dengan maksud, sesiapa yang mendatangi tukang ramal, dukun, dan bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak terima solatnya selama 40 malam. Riwayat Muslim 5957. Hadis yang kedua berbunyi, sesiapa yang mendatangi dukun dan tukang ramal, lalu dia membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Riwayat Imam Ahmad 9171. Dan dalam hadis seterusnya, sesungguhnya tiarah, firasat buruk, sebahagian daripada amalan syirik dan bukan dari ajaran kami. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala telah menghilangkan tiarah itu dengan tawakal kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Tiarah ni adalah budaya Arab jahiliah untuk menentukan tahap kesialan sesuatu perkara. Dan lagi diriwayatkan oleh Abu Malih dari seorang lelaki, dia berkata, ketika aku dibonceng Rasulullah SAW, tiba-tiba unta baginda tergelincir. Serta-merta aku katakan, celakalah syaitan. Lalu baginda Muhammad SAW bersabda, jangan kamu katakan celakalah syaitan, sebab jika kamu katakan seperti itu, maka syaitan akan membesar sebesar rumah dan syaitan akan berkata, demi kekuatanku. Akan tetapi ucapkanlah bismillah dengan nama Allah, sebab jika kamu ucapkan lafaz tersebut, syaitan akan mengecil sekecil lalat. Hadis riwayat Abu Dawud 4982. Jadi apa yang boleh kita simpulkan dari dalil-dalil tadi? Yang pertama, jangan percaya bomoh yang menilik sesuatu yang gaib di luar kemampuan akal kita untuk berfikir kesahihannya. Yang kedua, kufurlah bagi sesiapa yang mempercayai tukang tilik. Ketiga, Islam tidak mengiktiraf sial keturunan. Kau ni betul sial. Apa tangkal yang kau pakai?
Dan yang keempat, jangan mudah menuduh sesuatu perkara itu berlaku disebabkan syaitan. Selidik dulu dari punca alam nyata, iaitu sunatullah yang telah ditetapkan Allah ke atas setiap ciptaannya, dari faktor fizikal, kimia dan juga biologi. Kerana syaitan itu hina. Menuduh perkara buruk yang bukan disebabkan kelakuan mereka akan menjadikan mereka riak dan bangga. Pesanan terakhir dari saya, berhentilah memandulkan akal. Assalamualaikum.